that time-nya. Ya, mari. Terima kasih Tuan Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perlis, Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Salam Malaysia Madani. Yang berusaha Encik Muhammad Izzah bin Mat Daud, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis. Yang berusaha Encik Muhammad Hanafi bin Abdul Rahman, Penolong Pengarah Belia Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis. Yang berbahagia Sahibul Fadilah Ustaz Ahmad Sirajuddin bin Abdul Sattar Al-Hafiz, Imam Besar Negeri Perlis dan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Masjid Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis. Yang dihormati Encik Izan Asmawi Hamidan, Yang di-Pertua Majlis Belia Negeri Perlis. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Nazri bin Muhammad Nur, Ketua Unit Agihan Bahagian Pengurusan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Negeri Perlis, Pegawai-pegawai Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis, Wakil-wakil Persatuan Gabungan dan Induk, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Tuan Ibu Said Raja Malulai, para asatizah, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jalla kerana dengan izinnya maka kita diberikan peluang olehnya untuk sama-sama berhimpun dalam majlis ilmu pada malam ini. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke forum perdana bersempena dengan Hari Belia Negara 2023 peringkat Negeri Perlis yang akan mengupas tajuk penerapan nilai madani dalam kehidupan belia. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini menjemput moderator forum kita pada malam ini, iaitu Saudara Anaki Zakwan bin Saiful Zahiri, ke pentas bersama-sama dengan panel-panel kita yang akan mengupas tentang tajuk forum kita pada malam ini, iaitu
Yang berbahagia Sahibul Fadilah Ustaz Ahmad Sirajuddin bin Abdul Sattar, Yang berusaha Encik Muhammad Faiz Idrus, dan Saudari Nur Adini Fikriyah binti Muhammad Azizi. Para jemaah yang dikasihi sekalian, saya dengan ini menyerahkan forum ini kepada moderator kita untuk memulakan forum kita pada malam ini. Silakan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada saudari pengacara majlis yang saya muliakan, pengarah jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis, wakil-wakil pegawai dari jabatan, wakil-wakil NGO, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah sekalian. Baiklah, alhamdulillah pada malam ini sama-sama kita dapat diberikan kesempatan untuk berhimpun dalam masjid yang cukup indah ini untuk sama-sama kita membicarakan satu topik yang kebelakangan ini sering diangkat-angkat, sering dibicarakan secara meluas, yaitu madani. Jadi kita telah mengambil satu pendekatan untuk mengadakan satu forum bersempena dengan Hari Belia Negara peringkat Negeri Perlis yang kita adakan forum malam ini di Masjid Tunku Syekh Putra, Kangan. Dan kita bawakan panel-panel yang sangat berpengalaman, yang sudah berada di lapangan sudah itu lama sekali dalam dunia ini, mengangkat belia khususnya di Negeri Perlis ini. Baik, saya perkenalkan terlebih dahulu Ustaz di sebelah saya, panel kita yang sangat tidak asing lagi membicarakan di masjid-masjid, yaitu Ustaz Ahmad Sirajuddin bin Abdul Sattar Al-Hafiz, Imam Besar Negeri Perlis. Itu panel kita yang pertama. Seterusnya panel kita yang kedua yang berada di tengah sana, yaitu seorang aktivis belia yang cukup teguh dengan perjuangan beliau khususnya di Negeri Perlis. Banyak semangat-semangat beliau yang dapat kita lihat pada hari ini, yaitu saudara Muhammad Faiz Idrus yang merupakan penerima tokoh anugerah belia perdana tahun 2020, dan insyaAllah beliau akan terus berbakti. Betul tak Muhammad Faiz? InsyaAllah macam itulah. Jadi panel kita yang terakhir ini dia lebih muda dari saya, dan dia satu-satunya panel perempuan dalam forum kita pada malam ini, yaitu saudari Nur Adini Fikriyah yang merupakan NYPP 2 Negeri Ketua 2 PKBIM Negeri Perlis. Beliau juga terlibat dalam dunia aktivis, membicarakan soal belia secara meluas, bukan sahaja di Negeri Perlis, bahkan di kampus beliau sendiri. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya akan mulakan penerangan berkaitan dengan forum kita pada malam ini sebelum kita meneruskan kepada sesi menjawab soalan-soalan yang berbangkit. Okey, baik. Kita ada 3 pusingan di sini, di mana pusingan 1 dan 2 itu soalan tentang belia dan bagaimana peranan belia itu, dan juga nilai-nilai madani yang akan dibicarakan, dikupas oleh panel-panel kita, dan akan diteruskan dengan pusingan ketiga, yaitu berkaitan dengan kesimpulan apa yang telah dibicarakan sepanjang forum ini. Baiklah, tanpa mengangkat masa lagi, saya dengan ini
ingin bertanyakan soalan yang pertama kepada panel kita yang pertama itu Ustaz. Baiklah Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan madani dan bagaimanakah nilai-nilai madani menjadi satu keperluan untuk dibicarakan secara meluas sekarang ini, terutamanya di Indonesia? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terima kasih saudara dan Nabi Zakwan selaku direktur yang berusaha Tuan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis, Dif dikehormat Ustaz Muhammad Najdi, Pegawai Khalifah Islam Majlis Agama Islam dan Adat Sedat Negeri Perlis, ahli jawatan kuasa masjid, sahabat panel, saudara Faiz, saudari tak nak kenal Aldini, sebab saya nama perempuan ni tak pernah hafal sangat, nama bini je dah hafal. Dan tuan-tuan perempuan rahmat Allah sekalian, saya pun pelik bila dipilih sebagai panel yang pertama ni, sebab tajuk madani ni bila negeri kita berbeza dengan kerajaan federal, nak bincang tajuk ni kan. Mungkin sebab pakcik saya kat kampung nama Madani, ataupun sebab saya balik Madinah merujuk kepada Madani juga. Wallahu a'lam. Tapi apapun, insya-Allah kita cuba menjawab persoalan-persoalan sebagai, kalau nak kata beliau kat sini ni, saya lupa kepada beliau lah. Cuma bukan kawan beliau lah, beliau boleh lah kan. Cuma saya tertarik lah dengan teras kepada Malaysia Madani. Mungkin kita boleh tengok, sebelum ni saya pun tak pernah tahu pun dia nak teras. Sebab saya pun kalau nak kira memang pegawai federal yang ditempatkan di negeri, yang dilantik sebagai pegawai Khalifah Islam JAKIM, yang mana JAKIM ni adalah di bawah Jabatan Perdana Menteri. Nak saya pun nak kena hafal juga apa nak teras tu. Mungkin kita cuba tengok apa nak teras tu sebelum simurai dari sudut Madani itu sendiri. Kalau tengok teras, nak teras kepada Malaysia Madani itu, yang pertama kemampanan, mampan. Hadis saya tak mahu urai apa. Dia kata di sini kemajuan mutu kehidupan bangsa dalam acuan yang seimbang antara manusia dan alam, bernuansakan citra Malaysia yang unik. Hadis tak mahu komen apa. Yang kedua, daya cipta. Teras yang kedua, iaitu mengandungi beberapa konotasi, antaranya pembaharuan reka cipta dan reka baharu. Okey, kalau reka cipta ni, kalau kerajaan Madinah yang kita yakin apa yang diterapkan oleh kerajaan yang bawa pemerintah berapa bulan dah? 6 bulan dah. Kan Malaysia Madani, kita yakin perkataan Madani yang dimaksudkan ialah model kerajaan Madinah yang dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW. Sebab Madani ni kita ada istilah lain, sama ada Makki menuju kepada Makkah, Madani ialah Madaniyah. Sebab tu bila kita belajar Al-Quran, ada ayat Al-Quran yang Madani ataupun Madaniyah yang diturunkan pada fasa Madinah, iaitu selepas baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Manakala ayat Makki ataupun Makkiyah, mana-mana ayat yang sebelum baginda berhijrah ke Madinah. Jadi kita yakin, jadi bagaimana Malaysia Madani ataupun perkataan Madani itu merujuk kepada Madinah, model kerajaan Rasulullah SAW. Bila sebut teras yang kedua, daya cipta ni, bagaimana dalam urusan dunia berbeza dengan urusan akhirat. Dan sebab kita tengok seperti negara Malaysia, negara yang membangun, kan 2-3 hari lepas kita dipermain oleh seorang pelawak yang asalnya daripada Singapura, kan? Singapura sama-sama membangun sekali dengan Malaysia.
Betul kata-kata dia. Cuma perkataan itu dia macam betul apa yang dia kata, cuma macam menghina lah. Kan? Sama-sama membangun, tetapi dia dah jadi negara maju, kita masih membangun. Sebab apa? Sebab kadang mereka cipta gaya, cipta kita masih ke belakang. Kita sama-sama dengan Korea dulu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang orang kita beribadat di kandungnya Allah, beribadat selawat mereka, hadis mereka. Sebab tu kadang kita puja habis-habis daripada Yaman yang main ke sini, padahal di negara mereka tengok kan, mereka macam-macam ibadat, pakat perlu nak ikut mereka. Sebenarnya apa yang Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, antum a'lamu bi dunyakum wa ana a'lamu bi umuri dinikum. Nabi kata, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu, dan aku lebih tahu dalam urusan agama. Urusan agama tidak ada reka cipta, tak ada, dan cipta tak ada, tetapi dalam urusan dunia, hak itu membawa kepada Malaysia Madani kalau ikut sungguhlah kan. Yang ketiga, keyakinan punyai kaitan yang erat dengan amanah, yang ni suatu ikrar pertanggungjawaban moral duniawi dan ukhrawi. Mana-mana kita kata bagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam sebut tentang tanggungjawab, tentang amanah. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua daripada kita bukan belia sahaja, bahkan semua golongan dewasa kita dipertanggungjawabkan atas amanah yang Allah beri kepada kita. Ini antara teras yang ketiga. Yang teras yang keempat, kesejahteraan, iaitu membawa makna keseimbangan, atau lebih tepat lagi kehidupan dan segala sisinya yang terangkum dalam keseimbangan. Yang ketiga, hormat. Yang kelima, hormat mengandungi konotasi maruah manusia. Suatu kalimat lain yang adab yang berasal daripada bahasa Arab. Yang keenam, ihsan. Ihsan ni maksud buat baik. Saya nak himpunkan ada beberapa perkara dalam teras Madani ini disebut dalam surah Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa battaqi fima ataka Allah dar akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayk wa la tabghi al-fasada fil ard inna Allah la yuhibbul mufsidin. Ada 4 perkara yang hampir dengan Madani. Yang pertama, Tuhan kata apa? Wa battaqi fima ataka Allahu dar akhirah. Hendaklah kamu cari apa yang Allah nak bagi dekat kamu hala tuju akhirat nanti. Tuhan nak bagi apa akhirat nanti? Tuhan nak bagi syurga kat kita. Tuhan nak bagi pahala kat kita. Jadi hala tuju di dunia dalam semua urusan. Semua kita nak kebahagiaan di akhirat. Kena cari. Ini hak pertama. Yang kedua, di samping kita ulur ke akhirat, Allah kata apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pula Tuhan kata kamu lupa habuat kamu di dunia. Punya ulur ke akhirat sampai tinggal dunia. Punya ulur umat Islam macam inilah. Umat Islam pakai ulur ke akhirat, maka dunia tinggal dekat orang kafir. Dah, dunia juga kita miliki. Bayangkan zaman Rasulullah SAW, zaman Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama, zaman Umar Khattab khalifah yang kedua, Islam telah menguasai 1/3 dunia. Kerajaan Rom yang hebat, kerajaan Parsi yang hebat, semua ditewaskan oleh Islam. Adakah Rasulullah ini hanya purun akhirat saja? Tak mungkin. Habuan dunia, urusan dunia kita tak tinggal. Dunia juga kita kejar, tetapi kita tak lupa hala tuju akhirat kita. Kemudian yang ketiga, Allah kata wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kena buat baik dengan semua orang sebagaimana Allah buat baik kepada kamu. Yang keempat, Allah kata wala tabghil fasada fil ard. Jangan buat kerosakan di muka bumi ini. Jangan buat kerosakan di muka bumi ini.
Dan Allah tutup ayat ini, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang buat kerosakan. Jadi saya nak simpulkan bagaimana ciri-ciri madani itu sendiri. Tak salah dalam 6 teras tu, sama ada nak sebagai manifesto politik ke ataupun yang pastinya pelaksanaan boleh dalam masyarakat. Mungkin kerajaan ini berbeza dengan kerajaan federal sekalipun, penerapan 6 teras tidak ada pencanggahan. Kita boleh ikut, bahkan ada juga sama seperti ayat Al-Quran. Dan saya nak tutup dengan satu hadis sebagaimana ini manifesto baginda Nabi SAW. Apabila baginda sampai di Madinah, kalau sekarang kita pergi umrah, kita pergi haji, ada satu papan tanda yang besar bila kita masuk sepadan tanah haram Madinah. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Sabda baginda, ayuhan nas, ya ayuhan nas, afshu salam wa at'imu ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Nabi kata, sebarkan salam, sebarkan kesejahteraan, kejayaan bumi Madinah ditakbir oleh baginda. Apabila salam itu disebarkan, kita nak kenal kawan kita, nak tahu mesra ataupun tak, bila perjumpaan, pertemuan kita dimulakan dengan salam. Wa at'imu ta'am, kena bagi makan. Balak dia ada makan tak? Iya. Makan kena ada. Kan, kalau kata kat masjid dalam masjid, jangan terduduk duit buat makan ni. Kalau program jadi kena ada makan. Tu yang hak bakat besar belakang tu. Kan? Wasilul arham, yang ketiga Nabi kata, kena hubungkan hubungan silaturahim. Jangan banyak bergaduh dengan orang, banyak kawan dengan orang. Yang keempat, kena ada hubungan dengan Tuhan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, semua hubungan manusia. Bagi salam, bagi makan, hubungkan hubungan silaturahim, semua hubungan manusia. Yang keempat, Nabi kata wasallu bil laili wan nas niyam. Kena ada hubungan khusus dengan Tuhan. Sembahyang waktu malam dikala orang lain sedang tidur. Lalu Nabi tutup hadis, tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk ke dalam syurga penuh dengan kesejahteraan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas kupasan yang sangat menarik, sangat terperinci berkaitan dengan teras-teras madani dan bagaimana Ustaz mengaitkan teras-teras madani tersebut dengan kehidupan kita sekarang ini dan bagaimana dikaitkan pula dengan kehidupan pada zaman Nabi SAW. Baiklah, kita terus kepada soalan yang kedua kepada panel. Yang kedua, baik, apakah nilai-nilai madani yang dianggap penting dalam kehidupan Malaysia di Malaysia? Mungkin kalau berdasarkan pengalaman Abang Faiz sendiri, mungkin di Perlis lah. Kalau di Perlis itu macam silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Tuan Moderator, Saudara Alaki Zakwan, asatizah kita, guru kita Ustaz Sirajuddin, rakan panelis Saudari Adini, Tuan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan, rakan-rakan daripada pimpinan Majlis Belia Sukan, Majlis Belia Negeri Perlis, YB yang hadir, seluruh tak lupa juga kepada seluruh ahli jawatan kuasa masjid dan seluruh hadirin-hadirat yang hadir pada malam ini. Jadi pada malam ini kita nak berbincang sedikitlah soal yang penting, maksudnya berkaitan dengan Malaysia Madani ini. Mungkin isu ni agak janggal kita berdiskusi di dalam masjid ni kan. Selalu kita dengar dalam TV apa semua saja. Tapi pada malam ni saya nak bagi pujian sikit kepada adik-adik di kelab ataupun persatuan belia masjid
yang mana boleh menganjurkan program sebegini, dan mudah-mudahan program wacana-wacana beliau ni berterusan di negeri Kulim ni supaya kita boleh angkat dan tonjolkan tokoh-tokoh baru, tokoh-tokoh beliau yang ada di seluruh negeri Kulim ni, yang mana mereka ni ada idea sebenarnya dan mereka perlukan platform untuk ke depan dan memberi khidmat bakti kepada negeri. Saya nak mulakan tafsiran ataupun nak respon kepada jawapan lelaki ini bermula dengan, saya bukanlah orang yang berautoriti untuk bercakap pasal Malaysia Madani yang semua ni slogan kerajaan, dan kita bukanlah orang daripada parti-parti politik ada kecenderungan politik dan sebagainya. Saya bercakap hari ini atas dasar saya sebagai seorang orang muda, dan saya bercakap hari ini atas dasar apa yang saya nampak pimpinan yang ada cuba bawa lah. Malaysia Madani ni yang mungkin setiap pimpinan yang ada di negara kita ni unik sikit lah. Malaysia ni ada satu penggan kita bersilih ganti buka Perdana Menteri ni. Jadi slogan tu kadang-kadang ayat kita pening kan, Sat Keluarga Malaysia, Sat Satu Malaysia. Satu Malaysia ni panjang sikit. Kemudian Keluarga Malaysia ada yang tak sempat buat manifesto pun, tak sempat buat slogan pun, dah ditukar dah. Jadi benda-benda macam tu. Tapi pada hari ini akhirnya dia main kepada satu slogan Malaysia Madani. Malaysia Madani mungkin bagi saya tak tengok kepada tokoh yang bercakap. Kita cuba, sebab kalau kita tengok tokoh kita akan ada perbezaan. Tuan-tuan mungkin suka kepada tokoh A, saya mungkin tak suka. Saya mungkin cenderung pada tokoh B, tuan-tuan mungkin tak suka. Tapi tengok kepada nilai apa yang mereka cuba bawakan, kerajaan cuba bawakan. Yang paling penting dalam isi penting ataupun prinsip Malaysia Madani ini adalah soal tata kelola yang baik, yang ada nilai dan akhlak yang tinggi. Hak ni penting. Sebab tu antara perkara yang penting untuk kita sebagai anak-anak muda yang aktif nak buat program, nilai akhlak dan nilai ni, poin akhlak dan nilai ni perlu ada dalam jantung hati kita. Tuan-tuan perempuan negara kita ni musnah sebab apa? Sebab pemimpin kita yang ada hari ini, yang sebelum ni mungkin ada isu dengan akhlak dan nilai. Kita ada isu-isu yang kritikal menyebabkan negara kita musnah dan runtuh. Pada satu ketika kita di depan dan sekarang kita di belakang. Sebabkan apa? Sebab isu tata kelola. Sebab tata kelola ni penting. Management, pengurusan. Kalau saudara-saudara masuk, anak-anak muda yang ada pada hari ini masuk bekerja dalam industri, sebagai contoh saya orang industri, bekerja di kilang dan sebagainya, pengurusan, management, amanah ni sifat-sifat yang kita kena ada. Sebab untuk menjadi pemimpin belia, kita kena ada kita kena ada dalam perasaan kita amanah. Sebab kita hari ini berdepan dengan keadaan yang kita kemiskinan orang yang ada amanah ni. Kita tak banyak orang ada amanah ni. Sebab dalam kita mengangkat dasar baru Malaysia Madani ini, yang paling penting adalah tata kelola yang penuh prinsip dan akhlak yang ada amanah. Sebab tu anak-anak muda yang hadir pada hari ini yang menuntut amanah ni key point kepada kita untuk menjadi tokoh ataupun menjadi apa saja yang kita nak jadi. Tapi kita mesti ada amanah tu. Amanah ni bukan benda yang kita boleh duduk di pasar raya pergi beli bubuk lain dah. Dia amanah ni dia terbina daripada jantung hati yang ada ilmu. Dia mula dengan ada ilmu, dia main dengan kesedaran, dia percaya apa yang dia buat ni akan ada hari pembalasan kepada dia. Sebab tu amanah tu akan terbentuk dalam diri. Sebab tu tuan-tuan, hari ini kita kadang-kadang kita rakan-rakan media yang ada hari ini, kita kena tengok tokoh-tokoh lama yang kita ada. Sebagai contoh di Malaysia ni kita rindu zaman pentadbiran Tok Guru Ni Aziz. Betul tak? Almarhum Tok Guru Ni Aziz ni mungkin malam ni kita boleh bercerita lah sikit. Almarhum Tok Guru Ni Aziz ni seorang tokoh yang tak pada sisi pandang kita setakat mana kita nampak, dia tokoh pemimpin yang ada amanah. Cuba tuan-tuan kita bayangkan dalam poket Tok Guru Ni Aziz ni, dia ada 2 batang pen. Kalau siapa yang memerhati lah, siapa yang sempat, mungkin sebagai rakan-rakan muda, dia tak sempat nak tengok Tok Guru memimpin kan. Saya di ujung-ujung Tok Guru memimpin tu kita sempat tengok lagi. Tapi kita ni jenis suka memerhati kan. Tok Guru Ni Aziz ni ada 2 batang pen kat poket dia, siapa yang pasang.
Pernah diceritakan oleh sahabat-sahabat kami yang berjumpa dengan Tok Guru, kalau Tok Guru akan guna satu batang pen paker tu yang mahal tu untuk urusan rasmi kerajaan saja. Satu lagi batang pen kilometriko. Kilometriko ni harga satu batang 8 pound. Kan murah. Dan Tok Guru akan guna pen 8 pound ni untuk sains surat-surat yang tak ada kaitan dengan urusan kerajaan. Maksud kata yang saya nak kongsi kat sini, kalau lah Tok Guru seorang pemimpin, seorang asatizah, seorang ulama, apa semua ni kan, dia menjaga benda tu sampai, menjaga nilai prinsip tu sampai ke nilai kita nak tanda tangan pun dia jaga, apatah lagi dalam soal-soal yang lain. Sebab tu tuan, rakan-rakan belia yang ada, jadilah kita pemimpin yang ada amanah dan prinsip ni. Tak boleh jadi sehebat macam Tok Guru pun, jadilah orang yang ada azam dan cita-cita nak ubah sistem ni dengan amanah, nilai amanah ni. Sebab amanah ni akan membezakan kita dengan orang lain. Pemimpin boleh datang dan pergi, tapi pemimpin yang kenang, pemimpin yang akan dikenang adalah pemimpin yang ada tekad dan ada integriti yang tinggi. Pada sisi pandang saya faham Madani, Malaysia Madani itu adalah mengangkat sistem tata kelola yang baik, yang mengangkat pemimpin yang ada nilai, yang ada akhlak, ada kejujuran, ada integriti untuk mentadbir dan memimpin Malaysia. Sekian. Baik, terima kasih Abang Faiz atas perkongsian. Apa yang saya dapat ringkaskan adalah setiap, bukan kata beliau sajalah, setiap rakyat mestilah mempunyai sikap amanah dalam melakukan apa-apa tugasan. Tidak kira lah sama ada you berpangkat tinggi ataupun sekadar biasa-biasa saja. Kalau tidak ada amanah, yang kaya pun akan runtuh, yang miskin pun sama. Jadi nilai amanah itu seharusnya kita sebagai belia, sebagai masyarakat, terapkan dalam diri kita nilai amanah dalam melakukan kerja. Tidak kiralah kerja itu kerja harian kita ataupun kerja di rumah kita, tidak kiralah, tetapi amanah itu adalah teras utama yang telah disebutkan oleh Saudara Faiz tadi dan dikupas dengan sangat tegas, sangat tuntas gitu ya. Okey, baik, kita teruskan kepada panel kita yang ketiga. Saya lihat berkobar-kobar dan membicarakan soalan yang bakal saya berikan ya. Baik, Saudari Adini, bagaimana beliau dapat menjadi contoh, ya, menjadi contoh dan dapat mempengaruhi persekitarannya. Dapat mempengaruhi persekitarannya melalui penerapan nilai-nilai Madani. Macam mana mereka ni mempengaruhi kawan-kawan persekitaran? Macam mana? Silakan saudara. Okey, baik, terima kasih saudara moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saudara yang sini ambil pada datang majlis yang kami. Baik, terima kasih para hadirin yang sudi datang hari ini, sudi luangkan masa datang pada hari ini. Sejujurnya saya rasa sangat gemetar dekat sini. Bersama saya adalah imam besar. Sebelah sini adalah tokoh belia. Dan saya ni orang kata orang yang baru berjinak-jinak lah dekat dalam bidang, orang kata aktivis. Dan mungkin saya bukannya nak beri satu perkara baharu. Mungkin yang saya nak berikan adalah sekadar reminder atau peringatan saja kepada anak-anak muda. Dan konten saya adalah sebenarnya memang khas untuk belia. Saya mungkin ilmu saya tidak membatasi ataupun melebihi mereka-mereka yang lebih berilmulah daripada saya. Tapi saya cuba bagi selagi mana saya mampu. Pertama sekali sebelum saya menjawablah, saya nak beritahu kepada adik-adik di belakang ni, tak silap ada adik-adik muda di sana. Pada usia muda ni, jangan takut untuk kita sumbang bakti selagi mampu, sumbang bakti selagi perlu. Kerana apa? Dunia ini sangat perlukan kita. Istimewanya belia ni, di mana belia ada masa dan tenaga. Tapi warga atas belia
keluarga yang sudah pencen dan sebagainya, mereka ada tenaga, mereka tiada tenaga, mereka ada masa, tapi mereka betul mereka tiada tenaga lah. Ya, saya nak beritahu kepada belia-belia di luar sana yang mungkin mendengar melalui live kita, sumbangkan tenaga-tenaga kamu selagi mampu. Sebab apa? Kita ini, dunia ini memerlukan tenaga kamu dan kita saling melengkapi antara satu sama lain. Boleh kita minta kepada belia atasan kita untuk berikan sumbangan jika kita yang ada tenaga ni nak sumbangkan sesuatu. Berbalik kepada kita punya core hanyalah madani, di mana saudara saya cakap tokoh belia mungkin Faiz, okey. Saudara Faiz kita dia terapkan, dia beritahu berkaitan dengan akhlak. Jadi sambil kita turun padang, sambil kita sama-sama membantu belia orang lain, eloklah kita mengingati, bukan mengingati, menerapkan adab-adab dalam diri kita. Sebab apa? Saya sebagai seorang aktivis yang dah 3 tahun dalam PKPI Perlis, saya sayang melihat ada anak-anak muda kurang adabnya. Saya suka tengok anak muda ni ada tenaga, ada semangat, tapi mimpi mungkinlah mereka lupa tentang pentingnya adab ketika turun padang itu. Dan berkaitan dengan kita, wajar kita untuk turun padang untuk turunkan manfaat, ada hadis lah. Ya, saya bukannya orang hadis sebenarnya, saya orang kaunseling. Jadi apa yang boleh sebagi ni mungkin hanya sekadar motivasi dan peringatan lah. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Belia-belia di sana, adik-adik di sana, jangan malu untuk berikan manfaat anda kepada orang lain. Sebab mungkin anda ada keistimewaan yang tak ada pada orang lain. Mungkin macam saya suka untuk beramal mesra dengan masyarakat, tapi saya kurang dari segi suka buat kertas kerja dan sebagainya. Tapi mungkin ada sebahagian dunia kita suka untuk buat kertas kerja, kurang dari segi bermasyarakat. Jadi kalau kita malu untuk menyumbang bakti kepada masyarakat kita, jadi tidak lengkaplah satu organisasi tu dia jadi ada kelompok. Tak ada orang yang nak beramah mesra dengan masyarakat, tak ada orang yang mampu membuat kertas kerja dengan teliti. Tapi pada masa yang sama, kita kena terapkanlah adab dalam diri semasa turun ke lapangan. Baik, saya rasa itu sahaja saya cakap kepada belia mungkin. Saya tak sangka sesingkat itu. Okey, baik, terima kasih atas perkongsian selaku seorang aktivis belia dan juga seorang penuntut bimbingan dan kaunseling. Jadi kita boleh dengar dari perspektif dia macam mana, dari perspektif aktivis kita, tokoh kita, Faiz dan aktivis Ustaz Ahmad Zainuddin yang mengupas tentang dari sudut agama. Okey, baik, kita dah habis dah pusingan yang pertama. Kita teruskan ke pusingan yang kedua. Baik, pusingan kedua kita mulakan kembali kepada Ustaz. Baik Ustaz, bagaimanakah kita dapat menerapkan ciri-ciri ketukuhan belia pada zaman Rasulullah SAW kepada golongan belia pada masa kini, khususnya yang berada di negeri Perlis? Sebab kita bicara dalam negeri Perlis. Macam mana Ustaz? Silakan. Terima kasih saudara Hakim, sahabat kenal. Cik bagi sahabat lah. Bukan nak panggil anak masa tua sangat. Nak panggil Yati, nampak macam nak morat pula. Panggil sahabat kenal. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, ada dua sahabat beliau, seorang pemuda lah. Yang pertama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Semasa dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, dakwah secara siriyah, dakwah secara rahsia 3 tahun. 3 tahun dekat rumah Darul Arqam bin Al-Arqam. Jadi seorang sahabat ni disediakan rumah dia untuk Nabi berdakwah. Ada kelas siapa yang semua secara rahsia, kawan-kawan, hak mana adik anak
percaya ni, salah seorang pemuda ni yang bernama Mus'ab, dia ada orang kaya, punya kekayaan dia, kekayaan mak ayah dia, sehingga dia ada minyak wangi yang tak ada jenama tu dekat orang. Kalau dipakai minyak wangi, kalau pergi dekat pekan Mekah tu, orang kata ni Mus'ab ni. Orang tahu tak, minyak wangi tu dia seorang dia dah, punya kaya dia. Apabila dia kenal Islam, dia meluk Islam, dia mendapat tekanan daripada keluarga sendiri. Mak dia buang dia dari keluarga. Bila berlaku hijrah yang pertama ke Habsyah, dia turut bersama ke Habsyah. Semasa itu penindasan yang amat teruk kepada sahabat-sahabat kaum muslim Islam ni. Bila keadaan dah Mekah okey sikit, Umar Al-Khattab dah masuk Islam apa semua, Habsyah balik semula ke Mekah. Lepas tu pergi pula ke Habsyah kali kedua. Sebelum baginda berhijrah ke Madinah, beberapa tahun sebelum itu, Aus dan Khazraj datang buat haji. Berjumpalah dengan Rasulullah SAW di Aqabah, tempat melontar jamrah Aqabah. Di situlah ada perjanjian Bai'atul Aqabah. Jadi semasa Bai'atul Aqabah ni, orang Madinah diminta ke Rasulullah SAW supaya hantar pendakwah dari Mekah pergi ke Madinah untuk ajar Al-Quran dekat sana. Antara yang terpilih ialah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Jadi dia jadi Al-Quran. Jadi ramailah yang memeluk Islam, sehingga dah ada kekuatan umat Islam di Madinah. Dia mai pula ke Mekah menjemput Rasulullah SAW supaya ditapalkan sebagai pemimpin di bumi Madinah. Perjalanan hidup Mus'ab bin Umair sebagai pendakwah, asalnya sebagai belia. Beliau mati syahid ketika peperangan Uhud tahun yang ketiga hijrah. Rasulullah pilih dia sebagai pemegang liwa, pemegang, kita kata kalau nak pergi perang ni, bendera dia panggil panji kan, kira pasukan tentera ni, kira hak pegang hak mula-mula tu dah, dia jadi kepala. Nak pilih kepala tu bukan cara-cara orang, sebagaimana nak pilih panglima, sebagaimana nak pilih hamilul liwa, dia panggil pemegang panji tu, bukan cara-cara orang. Mus'ab terpilih ketika berlaku perang Uhud, dia yang pegang. Tentera musyrikin Mekah yang main 3,000 orang. Orang yang hebat masa tu Khalid Al-Walid sebagai tentera berkuda. Hebat Khalid Al-Walid masa tu dia tak masuk Islam ni kan. Antara punca kekalahan pada perang Uhud disebab Khalid Al-Walid, dia ada tentera yang hebat. Jadi masuk ke peperangan, datang tentera berkuda. Semasa Mus'ab pegang panji tangan kanan, dipotong tangan kanan dia, ditebas dengan pedang, putus tangan kanan dia, sempat tangan kiri pegang panji. Dia potong pula tangan kiri dia, dia rapatkan tangan dia dengan dada, lalu dia ditikam dengan pedang, maka mati dia. Mati syahid dalam peperangan Uhud. Semasa Rasulullah nak simpan jenazah dia, yang mana zaman muda dia adalah orang kaya, tetapi hari kematian dia, nak simpan jenazah dia, tidak ada kain yang mencukupi untuk tutup wajah dia. Nak tutup kepala nampak kaki, tarik kain kaki nampak muka pula. Lalu Rasulullah tarik kain tutup sampai kepala, kaki itu ditutup dengan rumput semasa tersemadinya jenazah Mus'ab bin Umair. Watak yang kedua yang para belia nak kena ambil contoh adalah hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu angkat kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam yang bernama Usama bin Zaid bin Harithah. Mau kita dah risau kat depan kan, berkat nama tu kan.
Usama bin Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah anak angkat Nabi. Nabi bagi kahwin dengan Ummu Aiman, dapat Usama. Rasulullah sayang Usama sama macam Rasulullah sayang kepada Hasan dan Husain. Hebat Usama. Umur 18 tahun. Kita kalau 18 tahun lepas SPM, orang kata apa? Kanyang. Kanyang. Sini betul. Oh, kanyang. Kan? Orang kata orang tahu kanyang lagi lah. 18 tahun dilantik sebagai panglima perang untuk pergi lawan tentera Rom. Baru 18 tahun. Baru dah masuk tingkatan 6. Hebat. Apa ciri-ciri yang ada pada dia? Apa ciri-ciri yang ada pada dia? Kita yakin dia ada kemampuan ilmu dia. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebut kata-kata hikmah dia, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Setengah orang dia kata ni hadis Nabi, sebenarnya bukan hadis Nabi. Ini kata-kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah dia kata, siapa yang nak berjaya dunia mesti dengan ilmu. Siapa yang nak berjaya akhirat juga dengan ilmu. Wa man arada, siapa yang nak berjaya dunia dan akhirat mesti juga dengan ilmu. Dan saya nak tutup dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Nabi sebut dua golongan. Satu golongan yang cerdik, satu golongan yang lemah, yang tak cerdik. Orang tak apa yang bodoh. Kan bunyi bodoh tu rasa macam rasa macam bodoh sungguh kan. Jadi yang pertama al-kayyis, siapa yang cerdik ni? Mandana nafsah, orang yang jaga diri dia, dibunuh diri dia, disusahkan diri dia. Kita yakin adik-adik yang boleh dapat tulisan SPM 11A1, ada 1 yang sebelah A saja, tapi bukan ada tambah, bukan 1 dah, maklum dah pakcik dah kan. 11A plus kan, 10A. Kita yakin mandala nafsah, memang mereka usaha untuk berjaya dapat sejumlah. Mungkin berbeza dengan orang dapat 10E, 10D, 10C. Baca buku pun sampai tidur, baca apa sampai tidur, memang tidur kan. Ni maksudnya memang dia jaga diri dia. Wa amila lima ba'dal maut, setiap urusan yang dia buat ada tuju dia kira akhirat, bukan dunia saja. Ini orang yang cerdik. Ni orang kata bijak sana ni, bukan bijak sini. Ada orang bijak sini tetapi tak bijak sana. Punya cerdik tapi last kali masuk penjara pergi rasuah. Kan saya dilantik sebagai ahli lembaga hakim awak penjara Perlis. Antara yang ditahan dekat penjara Perlis, geng-geng politik yang makan rasuah. Ada penjara awak yang makan rasuah, yang dah kaya dah, yang dah berjabatan dah, masuk dalam penjara. Maksudnya kalau tengok punya cerdik, tetapi dia tak bekerja untuk hala tuju akhirat. Jadilah beliau yang cerdik. Jadilah mak ayah kepada beliau, sebab beliau adalah ni mak ayah beliau pun ada. Kan? Jadilah mak ayah beliau yang cerdik. Hala tuju kita, perbuatan kita, kerja amal kita, hala tuju akhirat. Ini dah masa. Dan lagi saudara, wal ajiz, orang yang lemah, orang yang tak cerdik, man atba'a nafsahu hawa, orang yang selalu ikut hawa nafsu dia, wa tamanna 'ala Allah, dia selalu
susah hidupnya. Kan? Orang yang biasa berangkat dari sekolah rendah, dia kata tak apalah, nanti dah lagi malam periksa, cikgu dah bagi dah soalan sport. Kan? Dalam Nabi tu bagi soalan sport masuk dalam kubur tu pun Allah buka ramai yang kena asap kubur. Kan? Man atba'u nafsahu hawa, orang yang terkalah dengan hawa nafsu dia, kena cerdik, kena jaga diri kita, lawan hawa nafsu kita, biar kerja kita, kejayaan dunia termasuklah kejayaan akhirat nanti. Kita pergi ruang tu, azan Allah Ta'ala.
kasih kepada Ustaz atas perkongsian dari soalan yang kedua. Baik, apa yang dapat saya ambil daripada jawapan yang Tuan Ustaz berikan sebentar tadi adalah perjuangan, sudah tentulah perjuangan beliau pada zaman Rasulullah itu jauh sekali lebih berbeza dengan kita. Mereka itu lebih sangat hebat. Kita tidak dapat menandingi mereka. Sekurang-kurangnya kita dapat mencontohi mereka. Dan apa yang dapat saya ambil dari jawapan Ustaz itu, beliau ini mesti mempunyai ilmu. Kalau tidak ada ilmu, dia tidak ada pendirian yang tetap. Dia tidak ada satu minda yang konkret, yang mampu berhujah menegakkan apa segala pun yang dia bicarakan. Dia bicara dengan peta, tetapi bila disoal dengan lanjut, dia itu gagap-gagap gitu. Okey? Baik. Soalan yang hendak diberikan kepada panel yang kedua, dalam pusingan kedua ini juga agak bersangkutan, iaitu dari sudut pendidikan ataupun ilmu. Baik, Hafiz. 180,680 orang atau 48.74%, kita main angka-angka sikit malam ni ya, pelajar lepasan SPM tahun 2021, itu 2 tahun yang lalu, tidak menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Itu merupakan satu angka yang sangat banyak, hampir 50%. Jadi apa tanggapan yang boleh diberikan oleh Saudara Faiz sendiri tentang angka itu, dan bagaimanakah angka itu dapat memberi dampak kepada pembangunan negara, khususnya beliau? Macam mana? Silakan. Bismillah. Terima kasih Zakuan. Terima kasih rekan-rekan panelis sekalian. Jadi berkaitan dengan angka tadi, anak Zakuan dia ada bentangkan sikit angka dapatan. Memang kita akui, saya dan kawan-kawan pun berdasarkan pengalaman kita di negeri Perlis, kita bergerak memberi pendidikan percuma tambahan di seluruh negeri Perlis ni. Alhamdulillah kita sekarang kita tumpu di Kuala Perlis dan di Kampung ni. Dan berdasarkan angka-angka tu memang satu benda yang tak mudah lah. Ni sharing perkongsian. Sebenarnya data menunjukkan pada tahun 2021 hampir 50% daripada keseluruhan lepasan SPM dia tak mau sambung ngaji. Dia tak mau sambung diploma, dia tak mau ambil sijil, dia tak mau diploma, dia tak mau ijazah dan sebagainya. Memang kita dapati isu ni isu yang sangat besar, dan isu ni juga kita hadapi di negeri Perlis ni. Kebanyakan anak-anak muda kita beliau memang dia tak mau sambung ngaji. Sebab apa tuan-tuan? Sebab hari ini dia datang dengan satu package baru ni. Dunia teknologi dah berubah, dunia dah berubah, teknologi berkembang maju. Masing-masing kalau kita tanya budak-budak ataupun kawan-kawan adik-adik kita ni, dia pun nak jadi apa lepas SPM? Dia pun nak jadi influencer, dia pun nak jadi tiktokers, dia pun nak jadi orang-orang youtubers kan, segala benda tu. Sebab tu antara benda yang guru-guru kita dekat sekolah struggle dan sekarang ni, bila kita tanya cita-cita, dia pun nak jadi yang tu lah. Sebab apa? Sebab kita cuba, bagi saya, pada pandangan saya terbuka dalam soal ni, memang logik pun. Sebab apa budak-budak muda hari ni dia tak mahu sambung ngaji? Sebab tuan-tuan cuba bayangkan dengan taraf pendidikan kita sekarang, dengan kos pendidikan kita yang tinggi, kalau dia grad degree sebagai contoh kan, dia hutang kalau dia masuk universiti yang swasta sebagai contoh dekat RM50,000. Kalau MBTA mungkin berpuluh-ribu juga. Jadi ni bila dia grad, mungkin dia ambil medik dan sebagainya, dia ambil engineering dan sebagainya. Bila dia grad, gaji seorang engineer tak sampai RM3,500. Engineer fresh
gaji seorang doktor fresh mungkin tak sampai 4,000. Jadi dia buat pilihan untuk dia tak mau sambung mengaji dah, sebab bila dia jadi tiktokers, dia boleh generate income lebih daripada tu. Satu bulan 10,000 kan. Kamu nak bagi nampak lagi kaya, yang mana ada perwatakan agama sikit ni, dia boleh letak sebeban bagi tebal sikit, kayu segi sebatang apa-apa, dia boleh jual jadi 80. Ada orang beli kan. Itu sebab dia nak ceritanya, jadi tiktokers, jadi influencer ni sangat-sangat boleh menjana pendapatan yang tinggi. Kita tak boleh salahkan 100% kepada beliau, sebab dunia sekarang begitu. Dan itu pilihan yang mereka ada. Ialah bila kita tanya mereka, apa jaminan abang suruh saya sambung mengaji, kedua saya dapat kerja, abang gaji berapa sekarang, abang kerja dekat industri, abang jadi doktor dan sebagainya, gaji berapa? Kita susah nak jawab benda tu. Tapi kepada adik-adik beliau yang saya hormati, yang mendengar, ibu ayah yang datang ke masjid untuk mendengar, saya rasa benda ni memang sukar untuk kita tangani hujah ni. Dia memang ambil masa dan dia perlukan kepada nilai ilmu. Sebab kesedaran tu perlu bermula daripada keluarga dan ibu ayah dan ibu bapa tu sendiri. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab untuk menjadi influencer yang berjaya, dia kena ada ilmu. Sebab apabila influencer tu dia tak ada ilmu, dia sangka dia boleh jadi influencer, tapi tiba-tiba dia tak boleh jadi influencer pun. Dan akhir sekali dia buat benda-benda yang tak masuk akal. Yang perempuan yang tak jaga auratnya, menari, tergedik-gedik, tergija-gija, sebab semata-mata dia ketanusan idea tu. Saya bagi contoh seorang tokoh influencer yang berjaya di Malaysia, Khairul Amin. Dia ni seorang engineer, background dia engineer. Sebab tu bila kita tengok model dia punya bisnes tu cantik, dia boleh lariskan sambal minyak dia tu dalam masa beberapa minit di Shopee tanpa ada ejen dan sebagainya, beribu botol habis. Sebab dia ada model, dia ada business plan. Sebab tu bila kita jadi influencer, sebagai contoh, anak-anak muda hari ni pilih untuk jadi influencer tanpa ilmu, dia akan jadi merapu, dia akan buat benda pelik-pelik. Sebab dia sangka dia akan jadi kaya dan popular dengan dia jadi influencer, tiba-tiba dia tak boleh jadi. Sebab tu tuan-tuan perempuan, ilmu adalah kunci kepada seorang-seorang beliau. Hari ini kita berdepan dengan satu situasi yang sangat sukar. Anak-anak muda beliau kita tak mau sama mengaji. Mereka nak jadi yang saya terangkan tadi, tugas kita untuk menyambung penerangan ini supaya sampai kepada seluruh beliau dan paksa mereka mengaji. Kalau tak mau mengaji dalam bidang yang ijazah pun, ambil bidang Tibet. Tibet ni macam-macam kemahiran ada. Nak jadi influencer boleh, tapi jadi influencer yang ada ilmu, yang sebagai contoh dia sambung pelajaran dalam bidang Tibet. Hari ni apa yang tengah viral di media, ada seorang tukang, dia start buat kapal terbang sendiri. Tu nak jadi influencer jadi macam tu. Jangan jadi influencer yang kosong, duk cakap benda-benda yang tak masuk akal, apa yang mana ada kesedaran agama ataupun yang mana dia berpawatakan agama, dia nak semata-mata jadi influencer, dia dah sebarkan hadis palsu, dia sebarkan benda-benda yang tak ada dalil, tak ada nas, semata-mata untuk mencari keuntungan dan menjadi scammer di atas nama agama. Sekian. Satu jawapan yang sangat konkret tentang kenapa penting pendidikan itu menjadi sebahagian dalam kehidupan kita. Saya sangat suka dengan hujah Saudara Faiz kita tentang pendidikan, dan apa yang penting sekarang ini adalah bagaimana kita berfikiran profesional. Okay? Kalau kita nak jadi influencer, itu it's up to you. Okay? Tidak ada masalah, tidak ada halangan sekalipun. Tetapi jadilah influencer yang profesional, yang mempunyai ilmu bagaimana dia mau menarik audience, bagaimana dia memperagakan produk-produk beliau. Itu suatu yang harus dipelajari. Tidak kira bukan di peringkat universiti sekalipun, dia ada khusus-khusus yang sentiasa mengajar kita ni untuk lebih celik, untuk
betul ke profesional. Kerana profesionalism itu sangat penting. Kalau tidak ada profesionalism, sangat tidak konsisten lah kita punya kerja. Kita tidak fikir tentang risiko yang kita hadapi dan sebagainya. Okey, kita teruskan kepada panel yang ketiga. Saya cakap lagi sekarang. Okey, baik. Kita teruskan kepada panel yang ketiga. Baik, hari ini sebagai seorang aktivis dakwah dan aktivis belia, bagaimanakah tahap keintelektualan, okey, tahap pandaian ulama kan, tahap pemikiran dan tahap keintelektualan seorang belia dapat menyumbang kepada rakyat dan persekitaran. Macam mana? Silakan. Okay, baik, terima kasih moderator saudara Anaki. Rakan-rakan panel saya, gerakan ayah kita juga dan kita punya saudara Faiz. Baik, berkaitan dengan tahap intelektual lah, saya boleh kaitkan dengan PKPIM. Ya, PKPIM adalah Persatuan Kebangsaan Plaza Islam Malaysia, di mana PKPIM ni adalah satu aktivis NGO. Kita bawa 4 teras. Kita ada teras intellectualism, teras spiritualism, teras idealism dengan aktivism. Okey, jadi teras-teras ni kita bawa lah dalam kita punya PKPIM. Tanpa ilmu dan sebagainya, teras-teras ini tak dapat kita bawa bersama semasa kita turun padang. Jadi lagi sekali saya cakap, saya bukannya orang yang saya sepatutnya ada di sini. Saya sangat rendah diri sebenarnya. Tapi tanpa ilmu lah yang saya boleh bagi tahu ni. Mungkin tanpa ilmu, kita tak tahu nak bantu orang macam mana. Saya boleh bagi satu situasi. PKPIM Pelis terlibat dengan misi pasca banjir Banting. Okay. Jadi saya rasa tanpa ilmu, tanpa mengkaji dahulu cara-cara untuk kita bantu masa-masa banjir ni, datang dekat situ jadi kaku. Kita pergi misi pasca banjir, mereka ni perlukan motivasi. Bukannya setakat tolong kemas rumah dan sebagainya, tidak. Tapi mereka perlukan motivasi kerana banyak sangat harta benda diorang termusnah dengan banjir, kena lumut dan sebagainya. Tapi kalau kita sebagai NGO datang dekat sana tanpa ilmu, datang terus terjah, datang-datang tak tahu nak bantu mana satu, kita akan jadi kaku. Dia akan jadi lambangkan NGO yang datang dekat situ jadi kaku. Jadi sebagai rakan muda lah, yang saya rasa otak ni lebih mudah untuk kita faham sesuatu, untuk kita hafal sesuatu, wajar untuk kita cari ilmu dulu sebelum kita terjun pergi dekat mana-mana NGO untuk kita turun padang dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan ilmu juga, sebagai aktivis yang PKPIS ni ada satu teras dia, spiritualism. Kita aktivis, kita sentiasa berjumpa dengan masyarakat. Kita kena beramah mesra dengan masyarakat. Dan sekarang ini viral tu sangat cepat pergi dekat masyarakat. Jadi tanpa ilmu, kita dah keliru mana satu betul, mana satu salah. Ni kita pergi kepada konsep tabayun. Jadi maybe kalau kita ada ilmu, kita tahu yang mana betul, yang mana salah, kita akan cepat percaya dengan apa kata-kata yang makcik ni cakap, maybe dengan pakcik ni cakap macam mana. Malah kalau kita ada ilmu, kita boleh betulkan pakcik dengan pakcik ni yang terlihat berita-berita palsu dekat media. Sebab saya sendiri bila tengok atuk-atuk saya, handphone ni bukannya saya je suka, atuk-atuk saya pun suka tengok handphone ni. Jadi atuk kata, ini ada berita macam ni. Kalau saya tak ada ilmu, kalau contoh saya ni sangat malas untuk membaca lah, saya akan, oh ya ke atuk? Macam ni ya atuk kan? Saya akan terus percaya. Tapi kalau saya rajin tengok, cari ilmu, saya suka tengok berita ke dan sebagainya, saya boleh bantu atuk untuk tahu atuk ni berita salah sebenarnya. Sama juga dengan aktivis ataupun anak belia. Walaupun awak malas membaca ke apa ke, tapi carilah ilmu selagi mana awak mampu. Sebab proses pembelajaran ni bukannya benda yang kita mesti duduk dekat kuliah 24 hours, tidak. Proses pembelajaran ni 24 hours ada. Jadi cuba dapatkan ilmu dan kita sumbangkan kepada masyarakat selagi mana mampu. Mungkin
salam, makasih hebat. Mungkin sedikit pun yang dia tahu ilmu itu ada betul, boleh bantulah masyarakat kita sedikit sebanyak. Berkaitan dengan viral, saya nak serulah anak-anak muda yang rajin tengok handphone, yang ada mesti ada Instagram, mesti ada Twitter, mesti ada TikTok. Sekarang ni kita punya media sosial sudah banyak ada perkara yang tidak elok, kan? Sudah banyak perkara-perkara yang saya rasa tidak sedaplah mata memandang. Jadi kalau bukan kita untuk menyebarkan benda yang baik-baik, siapa lagi? Saya risau sebab bila kita cuba untuk menunjukkan kita post kita punya gambar-gambar yang kita sedang buat aktivis, kita sedang buat aktivis terpandang, akan ada niat, ya Allah hebatnya aku, ya Allah rajinnya aku terpandang ni. Dan saya rasa anak-anak muda pun ada rasa macam tu. Tapi kalau kita fikir balik, kalau bukan kita yang sebarkan benda-benda baik ni dekat media sosial, siapa lagi? Kalau bukan kita yang rapat dengan anak muda ni sebarkan benda-benda baik dekat media sosial ni, media sosial akan penuh dengan, mungkin yang saudara Faiz kata, dengan berkeliling-kelingkan, dengan penuh dengan trend-trend yang saya rasa tak ada ilmu pun benda tu. Seronok untuk dibuat, tapi ilmunya tidak ada. Kita nampak tidak sedap mata memandang lah. Jadi saya nak seru, walaupun anda sedang membuat kita bulan puasa, kita bagi makan dekat masyarakat kita, ambil gambar, postkan dengan niat kita nak postkan benda baik-baik, bukannya dengan niat ya Allah hebatnya aku, bagainya aku. Tidak, hebatkan kita punya media sosial dengan benda yang baik-baik. Jadi sedikit sebanyak benda tu boleh mempengaruhi persekitaran kita, bukannya untuk bangga diri, tapi untuk ajak orang bersama-sama dengan kita dalam perjuangan ni yang bermasyarakat. Selagi mana kita mampu, selagi mana kita pergi dekat masyarakat ni, selagi itu kita sebarkan. Media sosial ni tahu cepat saya nak viral, pergilah viralkan. Mungkin kita tak famous macam Carol Amin, mungkin tidak. Mungkin kita bukan sehebat seperti Hasyam Zanah yang sangat hebat pada usia muda dia dah dapat buat satu company, mungkin tidak. Tapi dengan sekecil-kecil orang keliling kita tu dapat tahu, oh sebenarnya Adini ni pun bukan Adini Anaki ni pelajar universiti boleh buat benda yang hebat-hebat. Jadi apa kata aku ikut dia ke, aku sama-sama pergi dengan dia ke, sumbang mana yang kita boleh. Sebab saya sendiri dalam PKP ni sini, kita kekurangan pelajar-pelajar ataupun anak muda yang boleh sumbangkan tenaga dekat PKP ni. Dan bukan PKP ni saja, banyak benda yang ada masalah ini, banyak pertubuhan yang ada masalah ini. Jadi ruginya kalau anak muda ni rasa malu, rasa tak cukupnya ilmu, mungkin rasa tidak tahu bagaimana ruginya kalau mereka ni tak pergi bersama PKPM ni. Dan mungkin salah kita juga sebab kita tak menyebarkan perkara ini kepada anak-anak muda. Okay, saya harap sedikit sebanyak dapat menjawab soalannya. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawapan yang telah diberikan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan jemaah sekalian, di hadapan pintu masjid sana ada dibuka reruan atau dalam bahasa Inggeris booth. So nanti lepas solat bolehlah tuan-tuan dan puan-puan pergi melawat ke booth yang telah diadakan di sini, yang telah dibuka di sini. Apa yang dapat saya angkat semula dari perkongsian hari ini sebentar tadi adalah kita harus, sebelum buat apa-apa perkara sekalipun, kita harus ada perancangan. Perancangan itu harus jelas. Oleh sebab itu, misal katalah kalau kita nak buat forum ini, apa yang perancangan yang pertama sekali adalah kita kena ada paperwork. Okey, kalau tak ada paperwork, nothing lah, tak boleh buat apa kan. Sebab tidak ada dia punya tentative, budget dan sebagainya. Itu yang ada disebut sebentar tadi, iaitu perancangan. Yang kedua adalah pertimbangan dalam berfikir. Cara berfikir itu, bagaimana saya cakap sebentar tadi tentang profesionalisme. Okey, cara berfikir itu harus matang, harus konkret ya. Macam mana dia punya gagasan yang dia nak bawa tu, adakah dia ini bila di-tweet-tweet itu pandangannya berbeza dengan apa yang dia bicarakan pada asalnya. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana kita, macam tadi yang cakap, perlu ambil gambar. Itu saya boleh rangkumkan sebagai
satu cara untuk kita menyebarkan kebaikan kepada masyarakat. Kerana kita sebagai NGO, kita bukan membawa duit sendiri saja, kita membawa duit dan amanah yang telah diberikan oleh orang ramai. Orang menerima kepada kita, jadi kita harus beritahu mereka bahawa kita guna duit itu untuk apa. Bukan kita kumpul duit atau 2,000 lepas tu diam. Bila masyarakat aku okey lulus. Jadi itu sangat penting. Bagaimana kita nak menguruskan kita punya publicity kita nak beritahu kita punya aktiviti kita itu harus profesional. Baik, kita terus kepada pusingan yang ketiga ni. Ada satu orang panel saja yang akan berbicara, iaitu Ustaz. Ustaz, soalan kepada Ustaz iaitu fikir sebelum bertindak. Apakah nasihat Ustaz untuk apakah nasihat Ustaz yang boleh kita kaitkan dengan pernyataan tersebut? Silakan Ustaz, dan sila beri kesimpulan mewakili panel-panel yang ada. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih saudara. Saya nak panggil anak ibu, saya rasa macam nak tukar nama Aziz Desa. Kan, rasa macam hebat sangat. Kebetulan baru ni saya bilang kami pergi kampung Aziz Desa, Allah yang raham. Kan hebat kepintaran dia bercakap sebagai moderator, sebagai pengacara. Mungkin kita kemudian kita ada Aziz Desa kita. Saya 2 minit tuan-tuan. Saya dapat tutup, dapat gelisah belakang orang. Saya pun gelisah dengan nak balik ni. Saya 2 minit kan. Berfikir sebelum bertindak ni saya rangkumkan bagaimana Tuhan menguji kita dari sudut pengurusan diri kita, pengurusan masa kita, pengurusan akal kita. Banyak lagi pengurusan yang lain. Saya sebut 3 aja. Pengurusan diri. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Tuhan suruh kita jaga diri kita elok, urus diri kita elok. Jaga diri, sebab masuk dalam neraka nanti kita telah menzalimi diri kita sendiri. Jaga diri yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menguruskan masa kita. Mungkin kami pakcik-pakcik kat sini, tuan-tuan kat sini, kan, kami telah melalui masa kami. Sama ada kami berjaya atau tak, kami telah melalui zaman belia kami. Mungkin adik-adik akan melalui macam kami juga. Mungkin kami ada hadapan kat belakang, kami telah melalui zaman kejayaan kami. Kan? Pengurusan masa itu. Sebab tu banyak ayat Allah bersumpah dengan masa. Wal asr, demi waktu asar. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal duha, demi waktu duha. Wal lail, demi waktu malam. Wal nahar, demi waktu siang. Banyak tempat dalam Al-Quran Tuhan ulang tentang demi masa. Nak cerita pentingnya pengurusan masa dalam diri kita. 1.5 minit lah, ada 30 saat. Yang ketiga, sebab saya cakap pengurusan masa, jadi sesuai dengan. Yang ketiga, pengurusan akal kita. Dalam Al-Quran Tuhan tutup banyak ayat, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun, fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Apakah kamu tak guna akal? Kamu tak fikir dulu orang? Kamu tak guna akal dulu orang? Ya ulil albab. Albab maksudnya jamak kepada lub. Lub ni isinya. Dalam kepala ni tak ada isinya orang, otak kita orang. Guna akal kita. Bagaimana 3 pengurusan yang kita gabungkan, yakinlah kita berjaya untuk kejayaan dunia. Sebagaimana kita minta, Rabbana atina fid dunya
dunya hasanah, begitu juga kejayaan kita wa fil akhirati hasanah, dan yang ketiga wa qina azabannar. Dengan 3 pengurusan diri, masa, akal dapat memberi kejayaan apabila kita dihindarkan daripada diumpat masuk dalam api neraka. Lengkap 2 minit. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas kesimpulan yang telah diberikan. Setelah Ustaz memberikan kesimpulan sebentar tadi, kita telah sampai ke penghujung forum kita pada malam ini. Jadi forum ini yang telah dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Perlis, NGO-NGO, sedikit sebanyak saya harap dapat memberi input kepada tuan-tuan dan puan-puan agar kita merefleksi diri kita, kondisi kita, bagaimana kita sebelum kita dengar forum ini dan selepas kita dengar forum ini. Mudah-mudahan dengan tamatnya forum ini sedikit sebanyak dapat memberi inspirasi kepada golongan belia untuk terus memperjuangkan ilmu, memperjuangkan saksiat yang baik kepada masyarakat, tidak kira di Perlis ataupun di mana-mana sahaja anda berada. Sehingga saya fikir setakat itu sahaja forum kita. Saya ada satu pengumuman untuk para jemaah sekalian. Selepas dari kita selesai solat isyak sebentar lagi, pihak masjid telah menyediakan makanan untuk para jemaah dapatkan, dan kita juga ada menyediakan reruai di hadapan sana untuk dikunjungi oleh para jemaah yang hadir pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada panel-panel kita, Ustaz, Abang Faiz dan juga Adini yang sudi melapangkan masa tatkala kesibukan-kesibukan itu menghimpit diri untuk sama-sama berforum dengan saya pada malam ini untuk sama-sama kita kongsi ilmu kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini mendapat manfaat dari penganjuran forum ini. Kita jumpa pada masa yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Post tau. Finish post jangan. Ni Facebook Facebook.